Muka topik kita pada hari ini mengenai fasah dan di awal-awal ini juga saya terus ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton kita Fiza kerana ada satu ini cukup menarik yang juga sesuai boleh kita bacakan dalam pembukaan ini daripada Natirah Muhammad Yusof. Beliau mengatakan tuntutan fasah tidak disukai para suami kerana jika permohonan itu berjaya setelah hakim mengambil kira bukti-bukti yang kukuh maka ternyata suami itu bersalah. Fasah adalah satu cara untuk seorang isteri melepaskan diri daripada kehidupan berumah tangga yang tidak mampu diteruskan kerana sebab-sebab yang munasabah tetapi suami tidak mahu melepaskan. Ini persoalan dan juga masalah yang mungkin dihadapi oleh ramai dalam kalangan anda penonton yang mungkin dalam keadaan ada konflik dalam hubungan rumah tangga tetapi sukar untuk mendapatkan kata putus ataupun pendamaian antara pasangan suami isteri. Mungkin fasah ini antara cara terbaik untuk mereka membuat tuntutan di mahkamah. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, hari ini kita bersama dengan Tuan Faisal. Apa khabar Tuan Faisal? Khabar baik Fiza, Farin dan semua penonton wanita hari ini. InsyaAllah. Okey Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan kepada penonton sebab kalau kita cakap tentang cerai ni kebiasaannya orang tahu cerai yang dilafazkan aku ceraikan kau talak 1 2 mahupun 3. Tapi dalam perceraian itu sendiri ada pula tuntutan fasah ini yang mungkin dapat membantu golongan wanita khususnya dalam keluar daripada konflik hubungan rumah tangga mereka. Okey, Fiza, Farin dan penonton semua begini saya mulakan mukadimah pada hari ini untuk menceritakan sedikit gambaran apa yang berlaku di mahkamah juga Dia begini biasanya isteri yang ada masalah rumah tangga dengan suami dah tak tahan sangat ni Farin macam-macam sebab. Ada yang perangai buruk sangat, ada yang suami tak bagi nafkah, ada suami yang kaki pukul, ada suami yang mempunyai sikap yang amat teruk dia ada berhubungan dengan macam-macam. Kemudian ada juga mungkin suaminya dalam penjara lama sangat langsung tak bagi nafkah. Jadi dalam hal begini biasanya isteri-isteri dia akan memfailkan permohonan perceraian. Permohonan perceraian ni dia akan ada dalam satu kaedah di mana dia kalau ada bersetuju tu cepatlah. Maknanya pihak suami pun setuju nak melafazkan cerai di dalam mahkamah. Mudah. Tapi biasanya berlaku dalam keadaan di mana pihak-pihak ni nak segera tapi pihak yang satu lagi, pihak suami tak nak memberi bantuan. Okey. Biasanya kita peguam kita akan tengok apa alasan dia nak bercerai tu. Sebab tu kita akan tanya kepada pihak isteri. Apa sebabnya nak bercerai ni? Adakah kerana salah faham sahaja ataupun ada sebab-sebab yang khas tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang. Dalam undang sebagai contoh di wilayah Persekutuan kita ada Akta Undang-Undang Keluarga Islam Seksyen 52. Kalau di Selangor kita ada enactment Undang-Undang Keluarga Islam Seksyen 53. Dua-dua seksyen ni berbicara berkenaan dengan fasah semata-mata. Fasah ni adalah satu alternatif lain untuk bercerai ataupun memutuskan ikatan hubungan dengan suami kita yang sah itu, ataupun suami nak mohon cerai atau memisahkan hubungan dengan isteri. Ada Farin, isteri yang terlampau ganas, isteri yang mungkin ada masalah dari segi kesihatan ada penyakit berjangkit, ada suami ataupun isteri yang mungkin mandul tak berkemampuan memberikan zuriat dan sebagainya, tapi bila nak mohon cerai susah, jadi mohon fasah. Jadi fasah ni memang dinyatakan secara spesifik, secara nyata di dalam undang-undang, ada alasan-alasan tertentunya. Contoh yang paling biasa mudahnya ni tak bagi nafkah tak bagi nafkah baik zahir ataupun batin Zahir ni kalau ikut peruntukan undang 3 bulan berturut-turut tak bagi nafkah zahir, maknanya duit wang ringgit ke segala-galanya urusan rumah tangga tu isteri sendiri yang uruskan, daripada makan, minum, bayar sewa, bayar kereta, segala-gala sampai poket suami pun isteri yang bagi. Mana boleh tahan Fiza selama-lama. Jadi ramai isteri yang memilih untuk memutuskan hubungan dan ikatan perkahwinan tu. Sebab itu diwujudkan satu kaedah lain yang diberi nama sebagai fasah. Okey, banyak lagi kita nak kongsikan Tuan bersama dengan Tuan. Baik, dan kita nak dengarkan terlebih dahulu satu pengakuan yang telah disediakan oleh wartawan kami iaitu Ain. Sama-sama kita dengarkan. Silakan. Saya dah puas berusaha nak cari suami saya dan saya merayu supaya dia boleh datang ke mahkamah dan selesaikan proses tuntutan fasah yang saya buat ni sebab sampai sekarang saya masih tak ada kabar berita daripada dia. Ibarat digantung tidak bertali. Itulah ungkapan yang sesuai bagi menggambarkan situasi yang menimpa seorang wanita berusia 39 tahun yang hanya mahu dikenali sebagai Huda.
mengambil keputusan memfailkan permohonan fasakh di mahkamah, Huda menceritakan kembali kemelut rumah tangganya bermula apabila suami menghilangkan diri dan gagal dihubungi sehingga ke hari ini. Saya dah kahwin dengan suami dalam 14 tahun macam tu, dan dalam tempoh 14 tahun tu saya selalu kena tinggal atas urusan kerja dia. Tapi sejak 2 tahun lepas, suami saya ni macam terus tinggalkan saya macam tu je tanpa sebarang nafkah. Apa lagi hal-hal berkaitan dengan anak-anak ni langsung dia tak ambil tahu. Makan, pakai, pembelanjaan, sekolah, apa semua dia tak ambil tahu. Saya tak tahu macam mana nak cari dia, dekat mana nak cari dia. Saya dah cuba tanya keluarga mertua saya, tapi diorang pun macam tak nak jawab. Macam nak elak setiap kali saya tanya pasal suami saya. Saya pun tak nak tuduh sesiapa dan saya tak kisah kalau sekiranya dia kahwin lain ke ataupun dia dah ada orang lain yang dia jumpa yang boleh bahagikan dia. Sebab saya rasa that's it. Saya dah 2 tahun tempoh saya bertahan. Saya dah tahu hati. Saya cuma nak cari kebahagiaan saya pula. Dan saya harap suami saya dapat bagi kerjasama buat kali terakhir ni sebelum kami masing-masing teruskan kehidupan kami. Dan saya harap proses permohonan fasakh saya nanti dapat diteruskan walaupun suami saya tak dapat hadir dekat mahkamah nanti. Apa-apa pun saya harap sangat dia hadir supaya proses ni berjalan dengan lancar lah. Saya tak nak ada bermasam muka ke kemudian hari sebab kita masih ada anak-anak. Baik, itu adalah pengakuan yang juga merupakan satu perkongsian di mana dilema seorang isteri apabila berlakunya satu-satu situasi di mana beliau sendiri tidak tahu buat apa. Dan kalau kita merujuk kepada perkongsian tadi, suaminya hilang lama dan tidak tahu apakah hak beliau. Ya, dia dah pun membuat tuntutan di mahkamah lah, tuntutan fasakh ini. Apakah cara untuk memudahkan proses ini seterusnya, Tuan? Okey, begini ya. Dalam undang-undang, dalam seksyen berkenaan dengan fasakh tu memang ada nyatakan kalau suami kita ni ataupun setengah dengki adalah isteri punya suami isteri ya. Jadi kalau kes ni tadi tu suami dia tak tahu ke mana ya. Dia dah cuba cari memang tak jumpa. Balik ke kampung orang kampung pun kata tak tahu ke mana ya. Dalam hal begini saya fikir dalam yang terbaik adalah yalah dah bertahun-tahun ni kita dah cuba macam-macam kaedah. Biasanya sebelum kita buat permohonan, kita akan iklankan dahulu di dalam akhbar, apatah lagi sekarang ada dalam media sosial. Kemudian kita ada pihak berkuasa, jangan lupa pihak polis, kena maklumkan juga kepada pihak polis ya. Supaya pihak polis tolong carikan di mana suami kita ni. Hidup lagi ke ataupun dah meninggal. Ada mungkin dalam kes jenayah kena bunuh ataupun mungkin suami dia hilang ingatan ataupun mungkin suami dia sengaja menghilangkan diri, ada juga begitu kan. Jadi perkara-perkara ini perlu dibuat terlebih dahulu. Dah kita usahakan dah lebih 1 tahun ya, ikut perundangan dah lebih 1 tahun, tak mana dia dah tak tahu di mana dia berada, ataupun dalam keadaan dah lebih 3 tahun tak berlangsung, tak bagi nafkah dan sebagainya dan tak tahu dia di mana. Jadi dalam keadaan begini memang itulah keadaan terbaik, kita mohon untuk memfasahkan perkahwinan. Kalau isteri dia tak boleh sabar, dah putus asa, dah bergantung harap dengan cara kepada Allah SWT, dah buat istikharah, dah buat solat hajat, dah minta bantuan daripada ahli keluarga, dah kita usaha segala-gala, dah macam ikhtiar, maka keadaan terbaik adalah pergi ke mahkamah untuk buat permohonan fasakh. Permohonan fasakh ini pun sekali lagi nanti permohonan itu perlulah diiklankan di media-media utama. Biasanya kita di dalam akhbar lah, dalam akhbar. Lepas tu kita akan juga buat setengah hakim dia akan lebih detail dan partikular, dia akan minta supaya permohonan itu diletakkan di alamat terakhir suami kita tu. Mungkin dia tempat tinggal dia di kampung, mungkin tempat kerja dia yang terakhir. Kita buat nama dia pengiklanan untuk kita maklumkan. Itu proses perundangan. Jadi selepas perkara tu semua dah dibuat, barulah hakim dah puas hati, dah buat siasatan, kena panggil saksi. Saksi itu janganlah sebelah isteri saja. Kalau kita ada waris kepada suami kita tu, mungkin adik beradik
adik-beradik dia, mungkin mak dia masih hidup, mungkin kawan-kawan tempat kerja dia yang sahabat baik dia masih hidup, kena dipanggil ke mahkamah untuk sahkan. Memang betul si Pulan ni, contoh katalah Muhammad ni, suami kepada si pemohon ni, memang betul kami dah lama tak jumpa, dah cuba cari balik kampung, apatah lagi kalau adik-beradik dia sendiri pun mengesahkan tak ada, barulah hakim berpuas hati, barulah boleh sabitkan agar perkahwinan itu difasahkan. Okey. Angkat tangan. Angkat tangan. Silakan. Siapa nak tanya soalan? Silakan. Okey tuan. Ini bila kita tuan perjelaskan tentang isu ini, mungkin ramai juga yang beranggapan okey mereka dah cuba untuk minta perceraian. Itu bagi suami yang mungkin hilang, tak muncul dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang ada konflik, dah diminta bercerai ataupun berdamai secara balik, tak mampu, tapi mereka nak buat tuntutan fasa ini. Tetapi kadang-kadang mereka merasakan proses tuntutan fasa ini mungkin memerlukan sumber kewangan, kerana mungkin mereka tak tahu ini nak kena pakai tuan peguam ke. Kemudian masa dan tekanan, sebab mungkin bila kita cakap tentang nak filekan, kemudian nak panggil saksi A, saksi B, kemudian kes didengarkan di mahkamah dan sebagainya, ini bukan mengambil masa sebulan ataupun 2 bulan. Ia mungkin memakan masa yang lama, setahun, 2 tahun. Malahan menurut pembacaan ada juga dalam kalangan mereka ini yang berkongsi mereka membuat tuntutan fasa sehingga tempoh 6 hingga 7 tahun. Jadi ini juga mungkin menjadi satu persoalan ketakutan dalam kalangan mereka ini. Bagaimana kita nak bantu mereka ini? Okay, saya angkat tangan pula. Sebenarnya saya menyelami perasaan wanita beliau dan juga wanita di luar sana. Dia takut lelaki ni salah guna kuasa. Ego, betul lah kan? Maknanya dia main tarik tali. Jadi ini yang mereka takuti sebenarnya. Betul tu Farid, betul sangat tu Fiza ya. Jadi memang betul ya. Hakikatnya memang ada kes walaupun tak banyak tu, tapi disebabkan nilai setitik habislah rosak susu sebelanga. Jadi dalam keadaan begini benar. Kalau fasah ini bila kita mendakwa sesuatu untuk kepada hakim, katakanlah hakim saya ingin buat permohonan fasah ini atas alasan antaranya, contoh ya, yang pertama suami ini tak bagi nafkah lebih daripada 3 bulan berturut-turut. Yang kedua dia kata suami saya ni berperangai teruk sangat, selalu pukul saya, selalu menzalimi saya, selalu menganiaya saya. Jadi 2 perkara ini perlu dibuktikan. Setiap satu daripadanya. Nak bukti ni ya tuan-tuan dan puan-puan penonton semua ya, bukan senang. Kadang-kadang kita ni ada hari ni bersembang dengan kawan-kawan, semua sanggup nak bagi saksi, nak jadi saksi. Tapi bila kes tu dah setahun nanti, tak nak masuk campurlah urusan keluarga orang, sebagai contoh ya. Jadi pihak suami pula dia ada hak untuk membela, dia pun akan bawa saksi juga. Itulah sebabnya ada kes yang macam Fiza cakap tadi sampai 6 tahun ya. Tak mudah ya. Melainkan orang kata kalau pihak suami tak muncul, mungkin cepat sedikitlah kita buat pendengaran sebelah pihak. Hakikatnya ada dia punya alternatif ataupun pilihan lain. Kalau isteri ni memang dah tak boleh hidup bersama dengan suami ya, atas alasan paling kecil, katakanlah tak ada persefahaman. Tak ada persefahaman ya, paling kecil ya. Boleh tak ada alasan? Boleh. Okay. Tapi kena melalui proses yang dipanggil sebagai proses yang dipanggil, orang kata dia panggil di bawah Seksyen 47. Kita ni biasalah ya. Mana perceraian dengan kebenaran mahkamah. Perceraian dengan kebenaran mahkamah ni, bila kita filekan permohonan tu ya perempuan di mahkamah, nanti bila suami kita datang, dia kata dia tak setuju. Bila dia tak setuju, maka hakim akan arahkan pihak-pihak untuk lantik jawatan kuasa pendamai. Jawatan kuasa pendamai ni seorang wakil si pihak suami, seorang wakil pihak isteri dan juga seorang lagi daripada Jabatan Agama Islam. Jadi mereka akan menghadiri sesi macam kaunseling. Pihak suami pun kena hadir, pihak isteri pun kena hadir. Jadi daripada sana pengerusi jawatan kuasa pendamai ini akan buat satu recommendation ataupun cadangan kepada hakim yang mendengar kes tadi, sama ada perkahwinan ini boleh diselamatkan ataupun tak boleh diselamatkan. Jadi katakanlah pihak jawatan kuasa pendamai ini pun masih lagi tak sepakat. Ada yang kata boleh diselamatkan, atau ada yang kata tak boleh diselamatkan, dan yang ada boleh diselamatkan. Jadi dalam begini hakim akan lantik satu lagi proses yang bernama hakam dengan kuasa-kuasa antaranya untuk memisahkan perkahwinan tersebut dengan syarat suami tak bersetuju tadilah dengan keputusan tadi. Tapi katakanlah lepas lalui proses jawatan kuasa pendamai, mungkin pihak suami pun dah dengar, isteri dia memang dah tak nak dengan dia. Memang tak nak langsung dah dengan dia. Dia pun dah dengar di depan jawatan kuasa tu sendiri ya. Jadi dalam keadaan begini ramai juga suami yang kata tak apalah saya ceraikan je lah. Buat apa saya nak tunggu-tunggu lagi kan? Bunga bukan sekuntum. Amboi. Ada daripada sudut lelaki juga. Tapi memang sekuntum je bunga sekarang ni.
sekarang je. Sekuntum je ada ni. Okey. Tapi tuan, maknanya tadi saya nak perjelaskan kepada penonton, itu adalah alternatif. Dan cepat sikit prosesnya. Okey. Bukan maksud saya nak menggalakkan perempuan ni berpisah tidak. Dan tak semestinya melalui proses ni akan juga kata cerai, tidak. Ada juga yang tak bercerai, tapi maknanya dengan alasan yang kukuh, dengan sebab-sebab musabab yang betul-betul kuat. Sebab institusi di mahkamah ni bukan nak meruntuhkan institusi keluarga sebenang-benangnya. Dengan pembuktian ataupun kes-kes yang cukup kukuh lah untuk membolehkan kepada proses tersebut. Yang pastinya kadang-kadang dalam proses perceraian ini dia dilihat mudah, namun dia mungkin boleh memberi tekanan dari sudut emosi, psikologi dan sebagainya. Bukan saja kepada individu ataupun pasangan rumah tangga tu, tapi kalau mereka yang mempunyai anak-anak dan ahli keluarga, dan ini juga mungkin boleh impak yang besar kepada mereka. Tapi itu yang telah pun kita bincangkan. Sebenarnya tuan, masih ramai lagi juga dalam kalangan penonton-penonton kita yang kurang arif dan jelas tentang topik yang kita bawakan hari ini, iaitu tentang fasah. Dan mereka juga ada beberapa persoalan yang ingin ditanyakan kepada Tuan Faisal sendiri. Kita dengarkan. Contohnya macam adalah kawan saya ni, dia nak menuntut fasakh lah dalam perkahwinan, yang mana suaminya telah dipenjarakan lah. Itu yang macam mana cara ni dia nak menuntut fasakh. Masalahnya sekarang yang dia banyak anak yang nak ditanggung, pendapatan tak ada. Saya nak tanya, layakkah seorang isteri untuk menuntut fasakh sekiranya suaminya umpama biawak hidup yang mana dia kena tanggung semuanya? Okey, kat sini saya ada satu soalan. Macam kawan saya ni, dia nak tuntut fasakh. Kemudian suami dia dalam masa yang sama, suami dia tuntut dia kembali taat. So saya nak tahu macam mana kes ni boleh diteruskan ke atau macam mana? Baik, itu sedikit soalan daripadanya. Mungkin kita boleh ulangkan sikit kepada tuan tentang pertama, suami yang dipenjarakan, isteri berada dalam keadaan susah, boleh menuntut fasakh ataupun tidak. Dan kedua, menuntut fasakh sekiranya suami tak bertanggungjawab menyediakan nafkah dan ibarat menanggung biawak hidup. Itu dua yang pertama dulu. Baik. Yang pertama tadi untuk puan yang bertanya tadi dan semua penonton dalam akta, contohnya dalam Seksyen 53 enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, sekurang-kurangnya 3 tahun atau lebih kalau suami kita tu dipenjarakan. Dipenjara. Maknanya ada orang dalam... Bukan hilang tapi penjara dipenjara. ni. Dipenjara. Soalan tadi penjara. Jadi kalau suami dia dipenjarakan, sekurang-kurangnya 3 tahun atau lebih. Jadi dalam hal begini, bukan apa. Sebab bila suami itu dijatuhkan hukuman bersalah, duduk dalam penjara, ialah macam puan tu cakap, tak dapat nafkah, zahir dan batin. Maka itu adalah pilihan dia untuk hak dia mendapatkan, orang kata, perintah daripada mahkamah untuk memfasahkan perkahwinan itu. Boleh. Tapi dengan syarat, kalau ikut undang 3 tahun atau lebih. Okay. Yang kedua tadi berkenaan dengan menanggung biawak yang hidup. Allahu Akbar. Minta-minta kita tidak terdiri begitulah sebagai seorang suami. Na'udzubillah min zalik. Jadi dah begini puan-puan, bila ada orang kata suami ini dia panggil bukan setakat culas, dia mengambil kesempatan. Dia mengambil kesempatan memang banyak sangat dengan alasan sebagai contoh hari itu PKP, COVID apa semua, saya tak ada kerja. Tetapi perkara tu dah berlalu, dia tak nak berusaha pula. Kita sebagai isteri, sebagai contoh, kita bukannya nak duit berjuta-juta. Mungkin ada kan. Tapi kita nak cukup maknanya makan, minum, pakai, bayar itu. Ini langsung tidak duduk rumah, tidur je. Langsung tidak ada usaha untuk memotivasikan diri cari rezeki. Orang dua pun datang sini dapatkan akauntan rezeki. Jadi dah begini, sekurang-kurangnya 3 bulan. 3 bulan mana berturut-turut. Jadi dalam perkara ini kena buktilah di mahkamah nanti macam mana puan bayar bil apa semua ni daripada pendapatan saya sendiri, mana kerja saya, mana slip gajinya, okey berapa puan bayar, segala-galanya, rumah, makan, minum, belanja anak, duit installment rumah, duit bayar ansuran kereta, semua saya tanggung Tuan Hakim. Ini buktinya, ini slip gaji saya, ini bank statement saya bayar semuanya guna Maybank to you, CIMB Click, semua. Itu semua bukti-bukti itu kena dibawa ke mahkamah. Suami saya memang tak ada kerja, duduk rumah sahaja kan. Jadi suami kena buktikanlah apa sumbangan dia untuk bagi nafkah. Jadi sekurang-kurangnya 3 bulan Dan yang terakhir tadi itu dia dah filekan fasakh. Kemudian suami dia pandai pula tu. Dia buat tuntutan balas, file supaya isteri itu kembali taat. Kerana dengan atas alasan isteri dia mendahaka ataupun kita panggil nusyus lah.
nusyus. Jadi dalam hal begini, sebab itu timbulnya macam yang Fiza cakap tadi kan, ada kes sampai 6 tahun. Sebab mana dalam hal begini hakim akan dengar keterangan kedua-dua belah pihak. Setiap dakwaan, kalau suami pun mendakwa ada nusyus di peringkat isteri, ada penderakaan, ada butirannya, maka dia pun kena buktikan. Jadi dalam keadaan begini, sebab itu kes tu panjang dan lama. Fasah itu boleh diteruskan dan nusyus itu pun boleh didengar secara bersama. Boleh jadi nusyus itu disabitkan, boleh jadi juga tuduhan nusyus itu akan dibuang oleh pihak hakim. Jadi biasanya dalam keadaan begini memang ambil masa. Memang orang kata kena bersabar, kena ada determination ya. Biasanya dalam keadaan begini yang saya pernah lalui dan tengok di kalangan klien-klien ni, orang perempuan ni kadang-kadang ialah dia ada yang kuat, tetapi ramai juga yang orang kata tak kuat bila dah tempoh masa tu terlalu panjang, tak mampu mempertahankan, tak mampu nak bertahan. Adalah isu berkenaan dengan masa, kerjaya, kemudian mungkin ada komitmen baru, kemudian ialah dulu dia berdua, sekarang ni dia dah mungkin hidup berasingan, anak pun dia kena tanggung, kemudian dalam keadaan mungkin ekonomi mungkin ada naik, mungkin ada waktu turun. Jadi perkara-perkara ini menyumbang sehingga menyebabkan dia mungkin keletihan. Dia keletihan dia untuk menghadapi perjuangan di mahkamah tu, ambil masa sikit. Tuan, tapi apa juga yang perlu diketahui sebenarnya bagi penonton-penonton kita apabila mereka membuat tuntutan fasah ini? Sebab mungkin ada yang kurang pasti. Kalau kita bercerai secara biasa, kita boleh rujuk dalam tempoh edah 3 bulan itu sendiri. Tapi kalau macam tuntutan fasah ini, jika proses itu berterusan sampai ke penghujungnya, Tuan, siapa sebenarnya akan melafazkan talak itu, yang jatuh talak itu, meletakkan jatuh talak itu, dan kemudian apa antara perkara-perkara yang boleh dan tidak dibolehkan berbanding perceraian biasa, Tuan? Okey, begini ya, fasah dengan talak ni dua entiti yang berbeza. Walaupun tujuannya untuk memutuskan, meleraikan, memisahkan ikatan perkahwinan yang sah. Yang pertama ya, fasah ini dia berbeza dengan talak. Talak ni dia ada talak 1, talak 2, talak 3. Maknanya ada talak raj'i dan talak bain. Talak bain ni talak 3 lah ya. Talak raj'i ini maksudnya bila suami kita tu ceraikan kita dengan talak 1, kita boleh lagi rujuk dengan pihak suami. Mungkin suami itu pun berubah sikap, mungkin suami itu menyesal, ataupun isteri tadi menyesal pula dia buat permohonan cerai, lepas tu tak boleh tidur malam, mesti teringatkan suami tadi kan makan apa. Rindu. Boleh rujuk. Tetapi kalau fasah ini dia adalah talak bain sughra. Maksud bain sughra ni dia tak sampai kepada talak 3 yang tak boleh kahwin langsung. Dia boleh nikah balik dengan syarat dia tak ada rujuk tapi boleh akad nikah baru. Dia kena akad nikah baru. Maksudnya tak ada tempoh edah ke macam mana, Tuan? Ada juga ada tempoh edah tapi kena akad nikah baru. Kalau edah itu isu lain. Katakanlah kalau dia masih ada lagi khaid dan sebagainya, ada tempoh edah. Kalau dia mengandung sampailah anak itu dilahirkan. Tapi kalau tak bersama, tak pernah bersama, hari ni akad nikah terus difasahkan esoknya sebab ada kecacatan dan sebagainya, itu tak ada edah. Yalah kesianlah. Jadi dalam hal begini kalau teringin akad nikah 2 kali, nak naik parlimen 2 kali. Sanding lagi. Tapi jangan tiru, janganlah kan. Nauzubillah min zalik. Jadi tapi itulah pilihannya. Bila dah hakim sabitkan memang fasah perkahwinan tu atas alasan-alasan yang telah dibuktikan, hakim berpuas hati, maka jatuh kata perpisahan tu maknanya kena dipisahkan, tiada lagi perkahwinan. Jadi besok lusa seminggu 2 tengok TikTok, tengok FB, tengok Instagram, gambar lama-lama. Allah jatuh cinta balik pula. Rindu pula Rindu balik. Mula-mula telefon, abang minta maaf, ayang minta maaf. Lepas tu anak-anak pula menjadikan penguat kasih kita balik. Boleh bersama tetapi kena masuk meminang dulu. Sebagai contoh. Dah. Itu saya menambah. Kena nikah lah. Kena nikah baru balik, kena isi borang balik, dia pejabat qadi dan sebagainya. Akad nikah balik. Ada yang menarik ini kita boleh kongsikan. Okey, ini perkongsian daripada Zana Zia Sriria. Terima kasih. Selalunya wanita menuntut fasaq setelah tidak lagi mampu bertahan dalam hubungan yang tiada persefahaman dan sentiasa dilukai ataupun mengalami masalah tertentu. Bukan suka-suka menuntut perceraian tapi perlu mempunyai bukti yang cukup untuk membubarkan perkahwinan. Itulah yang seringkali dikongsikan daripada Tuan Faisal sendiri daripada awal. Bukti itu paling penting. Okey, Tuan,
betulkah kalau saya salah, mungkin ramai juga yang tertanya juga, apabila seorang tuntut fasad maknanya beliau ataupun yang menuntut itu tidak layak mendapat nafkah seperti mana yang talak tadi itu, bagaimana? Dia tengok dalam keadaan di mana ya, memang sebenarnya kalau ikut jumhur ulama ya, pandangan jumhur ulama ni, kalau yang memohon tu isteri ya, apatah lagi kalau kecacatan tu di peringkat dia dan tak pernah orang kata bersama, tak pernah bersamalah, maknanya suami isteri. Maksud bersama ni hubungan kelamin. Dalam kelamin, takut tak faham ya. Jadi dalam keadaan ini tidak dituntut langsung nafkah ataupun mutaah ya, dalam keadaan ini. Tetapi dalam setengah pandangan ulama seperti daripada mazhab Hanafi, dibenarkan juga untuk menuntut nafkah ya, seumpama nafkah iddah sebagainya dalam tempoh iddah lah daripada suami, kerana suami punya sebab daripada permohonan fasakh tu, contohnya suaminya yang ada kelakuan yang suka menganiaya isteri, dia yang suka menghalang isteri daripada menggunakan harta dia sendiri, dia sebagai contoh menyalahgunakan nama isteri sampai isteri bankrupt ya, sebagainya, maka isteri boleh menuntut di mahkamah nafkah iddah. Tapi apa-apa pun kena buat tuntutan di mahkamah. Ya, silakan. Di hujung pembicaraan kita, sebelum kita buat rumusan ni, ada juga mungkin kan dalam kalangan penonton kita dah tahu dah tentang hak-hak mereka tu tadi. Tapi dalam tempoh fasakh tu, tiba-tiba fasakh tu mungkin ambil masa yang lama nak kena turun naik mahkamah. Tarikh juga akan diberikan oleh pihak mahkamah dan sebagainya kan. Tiba-tiba dalam tempoh tengah-tengah tu mereka rasa macam nak selesaikan dengan mudah. Boleh ke reverse balik, patah balik, kita buat persetujuan bersama ataupun dan buat penyelesaian ruang mahkamah ke macam mana? Boleh sangat. Saya pun sebenarnya nak ke arah tu. Katakanlah dah lama sangat, bukan setakat pemohon si pihak isteri tu letih, rupanya pihak suami pun dia letih juga. Letih ni macam-macam, boleh tafsiran lah ya. Dah bertahun. Jadi dalam keadaan begini, okeylah, kita pun elok, kita move forward lah. Tak payahlah kita gaduh-gaduh, segala benda dalam kain semua kita nak keluarkan sampai semua orang tahu. Jadi dalam hal begini, elok kita buat selesai cara elok lah. Selesai cara elok ni maknanya kita berpisah, bercerai, tapi bukan fasakh, tetapi kita buat secara perceraian dengan permohonan bersama. Maknanya suami akan lafazkan cerai ataupun talak tu di mahkamah. Contoh, saya setujukan cerai siapa isteri saya ni dengan talak satu ya. Maka dalam hal begini bolehlah buat persetujuan bersama. Lagi cantik, lagi digalakkan, orang kata eloklah kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Maksudnya bukan duduk bersama sebagai suami isteri, tetapi kita lupakan segala-gala, jadilah kita mungkin sahabat, bersama-sama membesarkan anak kita dalam keadaan yang baru. Kita di rumah kita, suami kita di rumah dia sendiri, kita bina hidup masing-masing, cari kebahagiaan di masing-masing, cari apa yang kita nak selama ini, tetapi tanggungjawab membesarkan anak tu kita besarkan secara bersama. Jimat masa, hilang sekarang bela yang letih. Boleh sangat. Jiwa pun tenteram, tak tersiksa. Satu lagi, jimat RM1 mungkin. Di penghujung rumusan ini, mungkin ada dalam kalangan rakan-rakan kita ni yang kita harap sangat kita dapat membantu mereka. Kadang-kadang tuan, mereka tak tahu nak pergi ke mana. Dah mohon perceraian secara persetujuan bersama tak dapat. Kemudian pergi proses hakam juga tak dapat. Tapi mereka mungkin kurang berkemampuan dari segi mendapatkan khidmat, nasihat guaman dan sebagainya. Bagaimana cara dapat kita membantu mereka untuk rumusan kita pada hari ini? Okey, dalam keadaan begini ya, nombor satu, alhamdulillah negara kita ni banyak sangat maklumat dan juga agensi yang memberikan orang kata perkhidmatan secara percuma. Saya ingat saya percuma ya. Nombor satu ni, gunakan telefon ni. Tapi jangan guna telefon main TikTok aja, main Instagram aja. Tapi TikTok, Instagram pun banyak juga maklumat ya. Cuma pergi ke laman-laman web, contohnya Jabatan Kehakiman Syariah, Jabatan Jawi, Jabatan Kehakiman Pulau Pinang, Kelantan, semua ada maklumat berkenaan dengan apa yang dimaksudkan, talak, fasakh dan sebagainya. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, kita boleh juga pergi kepada agensi-agensi agama seperti bahagian kaunseling. Jabatan Agama ni dia ada unit kaunseling dan sebagainya. Biro Bantuan Guaman yang ditubuhkan oleh kerajaan pun ada secara percuma. Kalau kita ni apatah lagi dikategorikan sebagai B40 ya, pergi sana dapatkan nasihat. Ini nasihat dia. Nasihat ni tak perlu bayar apa. Cuma dapatkan nasihat macam mana nak buat. Cuma kita kena fahamlah, mungkin pegawai tu hari ini ada 20 orang nak jumpa dia. Jadi tak bolehlah satu kes kita tu dia nak selesaikan daripada pagi sampai petang. Kita pun kena faham dia punya constraint itu ya, tekanan. Dah lepas itu ada juga barisan peguam. Macam kami ini kita ada Persatuan Peguam Syar'i, kita ada Majlis Peguam yang mana kita ada juga menyediakan khidmat runding cara dan juga nasihat secara percuma. Boleh dapatkan itu ya.
Kemudian bila dah semua ni dah ada juga satu agensi di bawah, contoh di wilayah ya, kita ada skim di bawah Baitul Mal ya. Baitul Mal yang memberikan orang kata bantuan kepada asnaf zakat. Kalau dia ada masalah kewangan nak memohon cerai ataupun fasah tapi dia tidak ada cukup pendapatan untuk membayar contoh khidmat guaman dan sebagainya. Itu pun boleh kita dapat daripada Biro Bantuan Guaman dan juga dengan kerjasama dengan Baitul Mal di bawah Majlis Agama Islam Wilayah. Boleh kita mohon. Dan insya-Allah ya, maklumat-maklumat dan agensi-agensi yang ada ni dia akan bagi bantuan. Cuma mungkin ambil masa sedikitlah. Tapi kalau ada rezeki lebih sikit, tak salah kalau dapatkan khidmat dengan peguam-peguam yang bertauliah. Ada peguam yang mungkin harganya tinggi melangit, ya Fiza ya. Tapi ada peguam yang sangat considerable, maknanya memahami. Jadi kita, pada saya lah, ini saya ya, saya tak tahu yang lain, jangan mengambil kesempatan di waktu orang lain susah. Di waktu orang lain tengah ada kesulitan, ada kesempitan, jangan. Baik. Sebab akhirnya yang bagi rezeki ni Allah Subhanahu taala. Saya yakin sangat bab tu. Jadi jangan risau kalau ada apa-apa masalah, apa-apa, hubungilah pihak yang berkewajipan. Jangan biarkan orang kata kemudaratan tu berterusan ke atas diri kita. Kesian ya. Wanita ni orangnya lemah, orangnya istimewa. Jadi jangan biarkan kita ni dizalimi dan juga kita ni kata ni ya. Betul tak Fiza ya? Betul. Betul. Bukan untuk saya tapi untuk anda wanita-wanita hari ini. Tahniah juga kepada anda yang bersama kami pada hari ini, sekurang-kurangnya untuk wanita mengetahui hak anda tentang tuntutan fasa ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Tuan Faisaluddin Muhammad Yusof, Peguam Syar'i yang bersama kita pada hari ini. Dan sebenarnya bagi anda yang mungkin nak ingin mendapatkan khidmat bantuan guaman dan sebagainya, ada juga nanti kami kongsikan di media sosial kami yang mana di negeri Selangor juga ada khidmat bantuan syariah secara percuma. Dan semoga topik yang kami bawakan hari ini sedikit sebanyak dapat membantu dan juga membawa manfaat kepada anda yang ketika ini dalam kesukaran dan juga kesusahan untuk keluar daripada konflik rumah tangga anda.